Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang menyeluruh dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, dan tak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Farid, Imam Besar Negeri Perak Darul Ridwan, dan seluruh yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, masih lagi sempena memperingati hari kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW, ataupun kita kenali sebagai sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk seperti yang disebutkan tadi, perbincangan kita memfokuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, sebagai contoh teladan, yang mana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu itu pada Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat, wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang mengingati Allah banyak, maknanya ketika susah dan senang sentiasa mengingati dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting sekali yang kita nak ikut kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling asas, iaitu akidah, keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang kita nak ikut nombor satu, dan iaitu kita bimbang kalau sampai tergelincir itu membawa kepada kesengsaraan yang berpanjangan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada menyebutkan dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, surat yang beliau kirimkan kepada murid beliau, Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur.
Wajib ke atas seorang salik, seorang yang berjalan menuju ridha Allah itu 4 perkara. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Kalau seseorang itu ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berakidah dengan akidah yang benar, yang sahih, yang tidak ada langsung di dalam akidah itu sebarang bentuk bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah asal maknanya adalah ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu perkara baru yang dahulunya tidak ada. Jadi macam mana Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan dalam akidah jangan ada sebarang bid'ah. Tidakkah ustaz selalu mengajar, ustaz selalu sampaikan kata bid'ah ada yang hasanah. Yang ini sebenarnya bukan idea saya. Ada orang marah betul pada ustazku ni. Oh, dia ni ustaz ahli bid'ah. Pasal apa? Pasal dia tu mempertahankan bid'ah hasanah. Ada nak pertahankan bid'ah apa lagi? Bid'ah hasanah lah kita nak pertahankan. Kalau bid'ah sayyi'ah dalalah kita pun tak mau. Ya. Jadi yang membahagikan bid'ah ini kepada dua, ada yang diterima dan ada ditolak semenjak dari zaman salaf, ya. Sebenarnya semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menerangkan secara jelas adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya. Imam Syafi'i sendiri iaitu imam yang menjadi ikutan ramai daripada umat Islam sekarang ini, menjelaskan tentang bid'ah ini secara ringkas, ya, tetapi jelas. 3 poin saja. Imam Syafi'i cerita 3 poin jelas. Apa dia? Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, perkara baru, 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji dan satu jenis lagi terkeji, ya. Terpuji makna elok lah. Kalau terkeji tak elok lah, buruk lah, ya. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara bid'ah, perkara baru yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terpuji, itu elok. Dan mana perkara baru yang bercanggah dengan sunnah, yakni melanggar kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara baru bid'ah yang macam itu terkeji. Maknanya buruk, dah selesai. Di mana nak tahu Ustaz benda baru? Ya, benda baru ni bukan Nabi ada apa. Macam kita sembahyang jarak-jarak itu hari masa pandemik, ya. Kan tu bid'ah. Itu kan lain daripada yang Nabi SAW suruh, lain daripada yang Nabi SAW amalkan. Yang Nabi SAW suruh adalah sembahyang rapat-rapat. Tapi masa pandemik, bukan setakat jemaahnya yang sembahyang jarak-jarak, imamnya pula memperingatkan, ya, mohon jemaah jaga penjarakan sosial, suruh sembahyang jarak-jarak. Itu mana nak tahu? Selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka para ulama' lah yang mengkaji. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya, ulama' sebagai pewaris Nabi. Jadi mereka inilah yang kena bertugas nak kena pasti hukum. Apa pasal ni sembahyang jarak jauh-jauh ni? Saja ke suka-suka? Saja ke seronok-seronok? Tidak. Habis itu, pada masa itu kalau sembahyang dekat-dekat nanti ada jangkitan Covid. Kalau kena jangkitan Covid, boleh jadi meninggal dunia. Jadi kena tak kena ajaran Nabi SAW, ad-dararu yuzal, kemudaratan perlu dihilangkan. La darara wa la dirar, tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membenarkan kemudaratan berlaku. Ya, kena. Oleh kerana kena, maka pada ketika itu para mufti kita membenarkan buat bid'ah. Perkara baru ni iaitu sembahyang jarak-jarak. Ya. Bahkan kita sambut Maulid Rasul ni pun bukan semua orang suka. Ada juga kawan-kawan kita marah, dia kata apa nak buat kerja Nabi pun tak buat. Ya. Nabi SAW pun tak ada sambut Maulid Rasul macam mereka orang buat ni. Ya, dengan ceramahnya, dengan jamuannya, ya, dengan qasidah selawatnya, dengan perarakannya, ini Nabi tak buat. Cuba kita tanya, kalau Nabi tak buat haram ke macam mana? Sebab kita nak beramal dengan hukum. Ya, kalau dia kata haram lah, benda Nabi tak buat. Bila dia jawab haram semata-mata kerana Nabi SAW tak buat,
dia telah buat bid'ah yang sayyi'ah. Dia dah mereka-reka satu benda yang buruk dalam agama. Bercanggah dengan ayat Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bercanggah dengan ilmu yang namanya usul fiqh. Bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu," ila akhiril ayat. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, terima, amal. Jangan tolak. Pasal Nabi bawa. Ya. Apa yang Nabi larang, maka tinggal. Ya, berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum, apa yang bagi dia larang. Quran tak bawa kata apa yang Nabi tak buat. Jadi kamu ni macam lebih pandai pada Quran. Quran setakat bagi tahu apa yang Nabi larang. Sudah, berhenti. Jangan buat lagi. Tiba-tiba kamu pandai lagi. Kamu kata dah bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat haram lah. Itu kan rekaan dalam agama. Dan bercanggah dengan hadis sahih daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa satu perkara yang saya larang kamu daripada melakukan, jauhi perkara tersebut. Nabi SAW tidak bersabda apa yang saya tak buat. Kenapa? Kerana apa yang Nabi SAW tak buat tu belum tentu haram. Boleh jadilah haram. Contohnya, Nabi SAW tak minum arak. Apa hukum minum arak? Ya haram. Tapi bukan haram minum arak tu kerana Nabi SAW tak minum arak, tapi kerana ada dalil daripada Quran dan hadis yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu adalah haram. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu perkara belum menatijahkan hukum. Kaedah dalam ilmu usul fiqh adalah at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW tinggal satu perkara, belum natijah hukum lagi. Nak kena tengok sumber-sumber hukum yang lain. Ya. Dan ada kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggal, itu tidak memastikan kata perkara itu haram. Kadang-kadang kan ada sebab lain. Ada satu masa Nabi SAW dihidangkan dengan daging dog. Orang Ipoh tahu ke dog? Apa dia dog tuan? Taimah. Ya? Biawak. Ramai orang kata biawak padang pasir. Ya, tapi ada beza juga. Memanglah ada irah-irah, tapi biawak ni kan lidah dia bercabang. Ya. Kalau dog, lidah dia sekeping macam lidah manusia ni. Jadi bila dimasak daging dog tu, dihidang pada Nabi SAW, elok gaya Nabi nak makan, ada orang habar kata, "Ya Rasulullah, ni daging dog." Terus Nabi tak jadi makan. Kalau tengok seminta lalu, gaya macam haram. Dia kalau tak haram, kenapa dah nak makan tak jadi? Rupanya tak haram. Pada tahu tak haram. Bila Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu minta, dah Rasulullah tak mau, bagi dekat saya lah. Nabi bagi. Kalau haram, takkan Nabi bagi sahabat makan benda haram. Ada yang Nabi tak makan kerana Nabi SAW tak biasa. Bila tak biasa, tak ada selera. Ya. Macam orang kita lah, ada setengah orang tu tak biasa makan arnab. Ya. Kawan dia hamba kata, sedap daging arnab ni, lagi sedap pada ayam. Masalahnya bukan masalah sedap tak sedap. Dia tak selera. Ya, dia teringat pun dah ingat kucing lah macam-macam. Ya. Jadi tak semestinya Nabi SAW tinggal satu perkara itu memastikan kata perkara itu haram, tidak semestinya. Kalau kita kata Nabi tak buat haram, kita menyempitkan agama Islam yang luas. Kalau kita bayangkan satu lebuh raya, highway, ada 4 lorong. Satu hari kita nak lalu, 3 lorong dia tutup, tak bagi lalu. Buka satu je, agak-agak jam tak jalan. Jam lah. Yang biasa 4 lorong jadi satu. Dah lah dia buka satu. Yang satu dia buka tu pun dia belah 3, lepas tu dia tutup 2. Macam tu lori dengan bas parking tepi lah, mana nak cepat. Satu lorong bagi 3. Ya. Ini yang dilakukan oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita apabila mereka mengatakan jangan buat, alasan Nabi tak buat. Seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal paling tidak ada 4 sumber hukum utama, 4 lorong. Lalu lorong Al-Quran sampai pada hukum. Lalu lorong sunnah dapat hukum. Lalu lorong ijma', kesepakatan ulama, masih boleh kenai hukum lagi. Lalu lorong kias, iaitu kita tengok 2 benda yang sama, patutnya hukumnya sama juga. Ya, itu juga boleh sampai pada hukum. Tahu-tahu dia mentak perasaan Al-Quran. Bukan kata tolak Quran kafir dah. Ya, tak perasan.
Kemudian tak hirau ijma'. Kemudian tak reti nak guna kias. Hanya fokus satu lorong, namanya lorong sunnah. Sunnah tu masih luas lagi. Perkataan Nabi SAW pun sunnah. Periktirafan Nabi SAW juga sunnah. Perbuatan Nabi SAW juga sunnah. Bila kata Nabi SAW tak buat, tak boleh buat, maka seolah-olah sunnah tu hanya perbuatan saja. Ini yang jadi sempit agama kita. Ini yang jadi larang benda-benda yang tak perlu dilarang. Kadang-kadang orang larang misalnya umat Islam ni berzikir dengan menyebut Allah. Kan subhanallah, tak dengar lagi lah orang marah. Alhamdulillah, Allah Akbar tu biasa pun imam duduk amal lepas sembahyang. Tapi ada sebahagian umat Islam, dia berzikir, dia sebut Allah je. Dia Allah, 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 Allah. Tak kira lah sebut seorang-seorang ke, sebut ramai-ramai ke, sebut Allah. Jadi ada orang marah kata dia tak ada dalil. Zikir dengan sebut Allah semata tu tak ada dalil. Betul ke tak ada dalil? Dalam Quran tu bukan dalil lah. Wadhkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah kamu tu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Kalau disebut Allah, 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 dah terpayunglah dengan ayat Quran tadi. Tapi wazkuru di situ maksudnya ingat, Ustaz. Iyalah, ingat pun disuruh juga, sebut pun disuruh juga. Maka kamu larang orang sebut Allah, Allah tu, kamu melarang sesuatu yang Quran suruh. Ya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan kamu pagi dan petang, maknanya sentiasa. Ya, apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Dia macam mana kata tak ada dalil? Dan ijma' sepakat para alim ulama' tak kurang daripada 700 tahun lebih, tak ada satu orang ulama' pun yang memperdikaikan zikir Allah Allah ni, tak ada. Ya. Awal-awal yang memperdikaikan zikir Allah Allah ni adalah satu orang tokoh ulama' kurun ke-8, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sealim mana pun seorang ulama' tidak boleh sampai melanggar ijma'. Ya. Dan sunnah, kata sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Yang Nabi SAW pernah sebut, Nabi pesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putuslah lidah kamu tu basah dengan menyebut Allah. Atau nak dalil macam mana lagi? Jadi sempit. Ini contohnya sambutan Maulidur Rasul ni. Apa sebab kita sambut Maulidur Rasul? Sebab ada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, ma laisa minhu, yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Yang menariknya, hadis yang sama kawan-kawan kita guna untuk tolak bid'ah hasanah. Ada kata mana ada bid'ah hasanah, dia guna hadis yang sama. Kita kata ada bid'ah hasanah, kita guna hadis itu juga. Apa beza? Beza saya tengok dua. Satu, cara terjemah hadis. Yang kedua, cara faham hadis. Dia orang terjemah hadis tak habis. Dia terjemah tak habis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, dia terjemah barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama, maka perkara itu tertolak. Maulidur Rasul tak ada zaman Nabi. Kalau kita buat maka tertolak. Kan macam itu. Kenapa tak terjemah ma laysa minhu? Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, apa yang bukan dari agama, maka barulah tertolak. Kalau perkara baru tu ada asas dalam agama, itu diterima. Itu namanya mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya. Contoh mudah ya, kalau imam buat pengumuman, kata tuan imam, lepas sembahyang nanti jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun tolong tunggu dalam masjid. Saya ulang, kata imam, mohon pada jemaah yang berusia tak lebih 40 tahun nanti lepas sembahyang isyak tolong tunggu sekejap dalam masjid. Datang seorang jemaah umur dah 60, jumpa dengan imam. Kata dia, "Imam, saya ni umur dah 60, nak kena tunggu juga ke tak payah?" Kata imam, "Tuan Haji, bukankah saya dah buat pengumuman tadi?" Jawab jemaah ni, dia kata, "Yalah, imam haba kata yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 macam saya, imam tak apa pun kena tunggu kita." Jadi
Tentulah imam tu fikirlah, faham jadi kalau dah haba kata yang kurang 40 sila tunggu, faham sendirilah yang lebih 40 tak payah dia tunggu. Itu namanya mafhum mukhalafah, kefahaman secara sebaliknya. Kalau yang tidak ada asal dalam agama tertolak, maka yang ada asal dalam agama diterima. Jadi maulid ni ada asal tak dalam agama? Ada. Asal yang pertama adalah suruhan umum, dalil umum. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Siapa yang belajar bahasa Arab, falyafrahu adalah lamul amri, lam suruh. Jadi mereka ni disuruh gembira dengan dua, kurniaan dan rahmat Allah. Kalau kita cek kitab-kitab tafsir, mereka mengatakan kurniaan dan rahmat Allah ni adalah iman dan Al-Quran, Islam dan Al-Quran. Tidakkah kedua-dua ni melalui Nabi SAW? Bahkan sepupu Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, memang berpandangan bahawa rahmatihi dalam ayat itu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rahmat dalam ayat itu maknanya Nabi. Sebab dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita diperintah bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak bergembira tu? Tak ada di hamba pula. Suruh bergembira tapi tak bagi tahu macam mana cara bergembira. Suruh solat dia beritahu. Walaupun as-solah asal maknanya doa, as-solah ya ad-doa. Boleh ke satu orang kita tanya, mereka dah solat ke belum? Sudah. Tak nampak pun. Tadi saya doa. Doa tu solat dah. Tak jadi. Kerana bila Allah berfirman aqimus solat, dirikanlah solat, telah diperincikan kata solat tu macam mana. Ada takbirnya, ada bacaannya, ada rokoknya, ada sujudnya. Sama juga macam istilah haji. Wa atimul hajj, sempurnakan haji. Kalau ikut haji dari segi bahasa, ya ziarah. Awak dah pergi haji ke belum? Dah banyak kali dah. Saya tak perasan pula. Itu hari saya haji ke London, lepas tu ada haji ke Bangkok, ada haji ke Jakarta. Kan haji itu ziarah. Mana boleh. Haji itu bila disuruh sudah diperincikan. Tapi bila Allah suruh bergembira, Allah tidak perincikan cara bagaimana kita itu bergembira. Maka kembali kepada kaedah umum, bolehlah kita itu bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Ada ke setakat tuan-tuan hidup atas dunia ni, orang sambut maulid, buat pesta tari menari, hidang minuman kerai, bertanding dengan ratu cantik, ada kan? Kalau ada, kena bangkang. Itu bid'ah yang sayyi'ah, pasal melanggar syarak. Yang kita buat sekarang ni bid'ah, tapi melanggar syarak atau tidak, minhu dari agama, am laisa minhu, bukan dari agama. Pertama, konsep mensyukuri hari kelahiran itu bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita kadang tak tanya dalil pun. Kita sambut birthday kita tak pernah bertanya dalil. Sambut birthday orang rumah nanti dia marah pula tak sambut. Tak payahlah tanya dalil. Tapi nak tanya juga dalil sambut hari jadi Nabi SAW, itu adalah sunnah Nabi. Bila baginda SAW ditanya oleh para sahabat tentang amalan baginda berpuasa pada hari Isnin, apa Nabi SAW jawab? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilai. Hari Isnin itulah hari teman dilahirkan. Dan itulah hari diturunkan wahyu pada teman. Itu pasal ada teman puasa. Maknanya mensyukuri hari lahir ni sikap Nabi SAW sendiri. Cuma cara Nabi SAW mensyukuri puasa pada setiap hari Isnin. Maknanya Nabi SAW sambut maulid mingguan. Caranya puasa hari Isnin. Jadi kalau kita puasa Isnin tu memang tak ada khilaf lah. Tak ada lagi lah saya dengar orang kata puasa hari Isnin ni bid'ah. Nabi tak buat, saya tak pernah dengar lah. Jadi kalau puasa hari Isnin selesai. Ni nak bincang ni yang kita buat yang Nabi tak buat ni. Apa dia? Buat ceramah maulid. Itu biasa lah. Tapi yang pelik lah, ada orang ni tak suka dengan sambutan maulid. Ceramah maulid dia sapu juga. Mungkin sapu je tebal sikit, kata macam mana, wallahualam lah. Dia je tu tak suka sambut maulid, dijemput ceramah maulid datang. Ceramah maulid ni
memang bid'ah, tak ada zaman Nabi SAW. Cuma dalam hadis tadi kan Nabi SAW bersabda, ma laisa minhu. Yang tertolak ni yang tak ada asas dalam agama. Ceramah Maulid ni ada asas tak dalam agama? Ada. Ya. Ceramah-ceramah Maulid ni kebanyakannya adalah tazkirah, bagi peringatan. Jarang-jaranglah orang ceramah Maulid buka kitab mengajar bab baru. Ya. Ceramah Maulid kita bukalah kitab Fathul Mu'in bab muamalat, misalnya kata, tak ada, jarang. Biasa ceramah Maulid orang cerita benda sama, ya, kisah hidup Nabi SAW, ibu bapa Nabi SAW, meninggal bapa ketika Nabi SAW belum lahir, ibu meninggal masa masih kecil, dibeli oleh datuk, dibeli oleh bapa saudara, akhlak Nabi SAW bagaimana, belum jadi Nabi orang sudah gelar Al-Amin, ya, yang boleh dipercayai. Lalu bila datang wahyu, bagaimana, ya, bagaimana Nabi SAW berdakwah di Taif, dibaling dengan batu sampai berdarah, ya. Kita jangan kata dibaling dengan batu sampai berdarah. Orang kutuk kita dalam Facebook, kita dah marah dah, kita dah maki hamun macam-macam. Nabi SAW dibaling batu sampai berdarah, angkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah pada kaum aku, kerana sesungguhnya mereka ni mereka tak tahu. Ya, kalau mereka tahu kata aku Nabi, tak adalah mereka baling batu macam ini. Besar dan lapangnya dada Nabi SAW itu mendoakan kebaikan buat kaumnya yang menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka duk dengar ceramah tu, datang rasa sayang pada Nabi SAW, datang rasa isar, datang rasa sayu, datang rasa nak bertaubat, kembali berpegang kepada ajaran Nabi SAW. Dan memang saya kenal satu orang yang saya tanya dia, macam mana awak boleh berubah? Dia dulu lain, kemudian dia berubah jadi ke arah positif. Jawab dia, asbab hadir satu majlis maulid Nabi, dia menangis dan dia berubah. Jadi ini termasuk minhu. Ini termasuk dari agama, antaranya firman Allah, fadzakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, kerana ianya memberi manfaat kepada orang yang beriman. Ya. Kemudian yang kedua, biasa dilakukan sempena Maulidur Rasul adalah jamuan makan. Ya. Allah alam dia aja gitu, ya. Kalau tak ada malam ni pun kita sampaikan bakat jamu di kedai lah, ya. Kalau ada, ya alhamdulillah. Jamu makan sebenarnya Maulidur Rasul ni adakah minhu, dari agama atau bukan? Kita dapati rupanya menjamu makan ini memang dituntut dalam agama kita. Quran dan hadis menyarankan kita ini menjamu makan. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW baru sampai ke Madinah selepas hijrah, baginda SAW berpesan, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan, dan solatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Jadi jamu makan kerana apa? Nabi SAW tak tetapkan. Boleh tak kita nak jamu makan sempena naik pangkat? Ya boleh. Nak jamu makan sempena kita masuk rumah baru? Boleh. Nak jamu makan tak ada sempena-sempena, ya, saja dah lama tak belanja kawan? Boleh. Belanja makan orang ramai, jiran tetangga, sahabat handai sempena hari jadi kita, boleh tak? Sempena hari jadi isteri? Boleh. Sempena hari jadi Nabi, tiba-tiba jadi haram, sesat masuk neraka? Biar betul. Biar betul je. Takkanlah apa itu. Ya. Takkanlah apa itu agama kita. Sambut hari jadi kita tak apa, sambut hari jadi Nabi haram. Jadi rupanya jamu makan ni dari agama. Sebenarnya maulid ke sebenarnya apa, itu dari agama. Selawat, kalau selawat pun mau nak tanya juga dari agama ke bukan. Kalau orang lelaki itu mana tidurlah masuk khutbah tu. Pasal kalau dia tak tidur masuk khutbah, takkan tak dengar khatib dia beritahu tiap-tiap jemaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, buat selawat perkara agama. Macam mana ayat Quran yang merintahkan wahai orang beriman? Kita beriman ke tidak beriman? Bila ayat disebut ya ayyuhalladzina amanu, kena pasang telinga besar-besar. Apa yang Allah nak suruh? Antaranya selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi. Allah tetapkan tak bila? Bila-bila dah boleh selawat. Janganlah selawat selang tarawih pun mereka nak isi. Ya tak? Tak ada dalil Nabi selawat selang tarawih. Apa? Ada dalil Nabi larang selawat? Kan selawat ni ibadah umum. Dia ada ibadah yang kita tak boleh buat memandai-mandai. Macam sembahyang ada waktu dia. Macam haji ada tempat dia. Sembahyang dan haji ada bilangan rakaat, ada bilangan tawafnya. Itu kita tak boleh ubah dia. Tapi kalau macam selawat, bila nak selawat? Bila-bila. Ya.
Kat mana nak selawat? Di mana-mana. Kalau haji jangan. Jangankan kata haji di Pulau Pinang macam ajaran taslim. Haji di Madinah pun tak sah. Haji mesti di Kaabah. Tapi kalau selawat di mana-mana boleh. Di masjid boleh, di surau boleh, dalam kereta boleh. Ya. Di padang pun boleh selawat. Ada orang sambil-sambil jogging daripada kosong sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh. Nak selawat banyak mana? Lagi banyak lagi baik kata Nabi SAW. Jadi selawat sama ada dilakukan sempena Maulidur Rasul atau selawat saja-saja nak selawat, selawat seorang-seorang, selawat ramai-ramai, selawat spontan, selawat dirancang, itu minhu, itu dari agama. Kita sambung insya-Allah lepas dari laungan azan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung sedikit lagi
Pembicaraan kita tentang Rasulullah SAW sebagai role model, sebagai contoh dan ikutan, dalam rangka kita memahami sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Dan kita cuba menyuluh amalan sambutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis ini. Jadi kita telah sebut, pertama, konsep menyambut kepada Rasul itu sendiri ada dalil umum dalam Al-Quran dan ada daripada sunnah Nabi SAW menyambut hari kelahiran baginda sendiri secara mingguan. Kemudian kita lihat satu persatu yang kita lakukan ini, walaupun baharu, adakah dari agama atau tidak. Maulid sambutan secara ceramah itu termasuk dalam agama. Kita disuruh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jamuan makan itu juga memang dituntut dalam agama kita, menjamu orang makan. Ada orang tak tahulah apa alasan dia kata yang kita buat sambut Maulid pun orang-orang miskin masih tak cukup makan. Yalah, time sambut Maulid lah kita jamu orang ramai ya. Mungkin kalau orang ramai tadi yang miskin dapat dia makan pada malam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita mengadakan majlis selawat, itu jelas dari agama. Yang keempat yang dilakukan juga adalah majlis-majlis qasidah. Saya hadir baru ini sambutan Maulid Rasul di Petaling Jaya, masya-Allah, merdu ya lantunan qasidah oleh warga dari Yaman ya, tapi sudah lama menetap di Malaysia. Apa hukum ini? Qasidah ini adakah dari agama atau bukan? Pertama, kita perlu faham ya, Allah SWT mengutuskan junjungan kita Nabi Muhammad SAW bukan untuk membatalkan semua amalan dan adat. Ada adat-adat yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak dilarang. Ada muamalat jual beli dalam zaman jahiliyah tapi selari dengan syarak, diteruskan. Yang bercanggah dengan syarak ada elemen gharar, tak pasti, ada elemen maisir, berjudi, ada elemen penipuan dan sebagainya, itu diharamkan. Maka qasidah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum pada kedatangan Nabi Muhammad SAW lagi, ya, manusia itu menyanyi, bersyair, bernasyid dan sebagainya. Jadi apa hukum? Hukum asal berqasidah adalah harus dibenarkan. Ya, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum pada sesuatu perkara itu adalah dibenarkan. Boleh berubahlah hukumnya jadi haram. Contohnya liriknya mengandungi lirik yang haram, atau qasidahnya dibuat secara tak patuh syariah, yang berqasidah tidak tutup aurat ya, dan sebagainya, berubah jadi haram. Tapi kalau qasidah dalam Maulidur Rasul biasanya dilantunkan dengan cara yang sopan, yang melantunkan juga tutup aurat ya, dan liriknya pula memuji-muji Allah, memuji-muji Rasul, memuji-muji Al-Quran dan seumpama dengannya. Maka memuji yang baik ini mendapat pahala. Jadi ini adalah minhu, dari agama. Apa lagi? Di sini di Ipoh ada buat sambutan Maulid berarak, berakan ada? Tak ada. Di KL ada. Di KL tahun ni meriah. Meriah satu macam lah. Hatta di kondo-kondo pun ada juga orang kita buat berakan. Apa hukum berarak? Ulang balik berarak, bukan minum arak. Minum arak ya haram. Berarak tu kan berjalan ramai-ramai. Kalau jalan seorang-seorang, setahu saya orang tak panggil berarak, ya tak? Kalau jalan ramai-ramai itu namanya berarak. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Ya asalnya harus. Tak ada larangan kata tak boleh jalan ramai-ramai. Boleh jadi haram macam tadi lah. Kalau jalan ramai-ramai, pakat tak tutup aurat. Jalan ramai-ramai, langgar habis kedai-kedai orang tepi jalan, habis rosak, habis sayur ikan orang, itu haram lah. Tapi semata-mata kita berjalan ramai-ramai boleh. Berjalan beramai-ramai kerana nak menzahirkan kegembiraan dengan 65 tahun kita merdeka, macam buat bulan Ogos yang lalu. Apa hukum? Dia boleh. Berjalan ramai-ramai menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran mengingati hari kelahiran Nabi SAW, itu dapat pahala. Bukan dapat pahala dari asal macam sembahyang, macam puasa, macam haji, bukan. Dapat pahala atas niat yang baik dan cara yang tidak melanggar syarak. Ya macam kita keluar cari makan lah, keluar bekerja, tak ada pahala ke? Ada pahala. Dengan syarat cara kita keluar bekerja itu tak bercanggah syarak dan niat kita itu baik kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau berarak itu kerana nak menzahirkan kegembiraan lahirnya Nabi SAW, itu wasilah
Itu jalan nak menyampaikan kepada tujuan. Apa tujuan? Nak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda baginda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak beriman seorang daripada kamu, maksudnya tak sempurna iman, sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dikasihi, melebihi kasih pada ayah dia, lebih kasih pada anak dia, lebih kasih daripada manusia semua sekali. Itu macam mana nak kasih ingat pun tidak? Bolehkah kita kasih pada Nabi, ingat pada Nabi pun tidak? Jadi sambutan Maulid ni wasilah supaya kita ingat Nabi, lama-lama kita kasih pada Nabi SAW, lalu kita mencapai kesempurnaan iman. Baik. Kemudian kembali, kita nak ikut Nabi SAW. Yang paling penting dalam akidah, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam akidah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, kalau selagi yang sunnah itu terpuji, kalau bercanggah itu terkeji, itu hanya dalam amalan. Bid'ah dalam akidah semuanya sayyi'ah dalalah. Sebab bid'ah ni berarti benda baru. Bid'ah dalam akidah berarti akidah kita berlain daripada akidah Nabi SAW. Akidah yang berlain daripada akidah Nabi boleh ke jadi elok? Tak boleh. Makanya paling tidak, paling common, bid'ah dalam akidah ni menyebabkan orang itu jadi fasik, berdosa besar. Wajib dia taubat kembali pada akidah yang betul. Ya. Dan ada juga setengah akidah yang salah ni bawa kepada kufur. Orang tu sampai boleh jadi murtad, ya. Misalnya akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah ni menafikan takdir Allah. Dia kata Allah cipta manusia, tapi yang manusia buat apa ni, berlari ke, berjalan ke, semayang ke, mencuri ke, yang tu bukan Allah yang buat. Jadi maknanya menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia. Bahkan menafikan ilmu Allah. Dia kata oleh kerana Allah tidak buat perbuatan manusia, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa besok ni. Besok manusia tu buat, baru Allah tahu. Maka sepakat para alim ulama, akidah macam ni membawa kepada kufur. Ya. Tapi ada pula yang tadi tu dia menolak takdir. Ada pula yang jenis menyalahkan takdir. Akidah Jabariyah. Saya dah elok dah, dia kata apa saja baik atau buruk daripada Allah. Betul lah tu. Tapi masalahnya dia menyalahkan takdir. Kalau dia tak semayang, kita tanya kenapa abang tak semayang? Dia tidak macam mana Ustaz? Saya ni memang Allah dah takdirkan tak semayang. Macam tu pula dia jawab. Memang saya dah Allah dah takdirkan berjudi. Habis kalau orang penampar dia macam mana? Mesti dia marah je. Apa dia tampar-tampar? Dia kata Allah dah takdirkan saya tampar awak ni. Takkan awak marah? Tak selesai lah macam tu. Ya. Dan dia ingat takdir-takdir macam tu pun ketika nak mengelak bab agama. Ya, ketika dia lapor ada dia ingat. Ada orang bila dia lapor dia kata macam tu Ustaz, memang Allah dah takdirkan saya minggu ni lapor. Tak ada. Time tu lapor, time tu juga cari makan. Ya. Ini adalah akidah yang bid'ah. Menyalahkan takdir bid'ah. Akidah Nabi SAW macam mana? Ambil daripada Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Ini menafikan akidah Qadariyah. Qadariyah kata kita buat sendiri perbuatan kita. Allah kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu buat pun Allah cipta juga. Jadi Allah nafikan wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Habis tadi Jabariyah menafikan unsur ikhtiar. Kata dia kita tak ada apa, ya. Kita ni semua Allah belaka. Ya. Lalu Allah menetapkan kepada manusia itu usaha dan ikhtiar, ramaita, ketika mana kamu yang melontar. Ya. Kembali pada hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, walakinnallaha rama, akan tetapi hakikatnya Allah lah. Ya. Tu. Jadi akidah inilah saya harap di negeri Perak ni, saya ni terhutang budi sebenarnya. Kat Perak ni saya di tahun 82 sampai 86 duk makan nasi kawah di Malay College. Jadi duk menadah kitab di Masjid Ridwaniyah tu, macam-macam ustaz, tuan guru. Masih ingat lagi kalau di Malay College tu Ustaz Yusof almarhum. Guru kami almarhum Tuan Guru Haji Mak Saman Kanti. Jadi dulu kan mengajar di masjid pun bawa kitab. Tu yang alim-alim orang Perak ni, ya tak? Buat ngaji di masjid je tapi kepik kitab. Sampai kitab bawa ketiak-ketiak bawa kitab. Masya-Allah, lama-lama jadi alim. Jadi terhutang budi itulah. Kalau imam besar hamba kata bila nak ceramah di Perak tu cari juga. Ni ada cedak, mari, alhamdulillah. Ya. Jadi
Kalau bolehlah di Perak ni, jangan sampai tak ada sebulan tu ustaz yang mengajar tauhid. Ya. Jangan ceramah umum je. Umum tu sekali sebulan, 2 kali sebulan. Yang lain dia biar ada tauhidnya mana, fiqhnya mana, faraidnya mana, muamalatnya mana, ya. Jadi tauhid kita ni lah tauhid yang ulama permudahkan akidah Nabi SAW ni dalam nama pengajian tauhid sifat 20. Itulah akidah Nabi. Tapi orang zaman sekarang dia kata itulah akidah bid'ah, kata dia. Sifat 20 tu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Itu bohong sangatlah kalau kata tak ada zaman Nabi. Yang tak ada zaman Nabi tu hanya penyusunan. Sifat 20 takkanlah tak ada. Atau zaman Nabi Allah tak wujud. Cuba bilang sifat 20 sebelum kamu kata sifat 20 tak ada zaman Nabi. Pertama wujud. Zaman Nabi Allah wujud ke tidak? Dia wujud. Siapa yang kata Allah tak wujud jadi kafir. Ya. Yang kedua, kita artinya Allah wujud tanpa ada permulaan. Itulah keimanan umat Islam daripada dulu pun. Tak ada orang Islam kata Allah dulu tak wujud, dan kemudian ni lah baru Allah ada. Tak ada. Baqa artinya Allah wujud tanpa ada perakhiran. Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, mana Allah tak sama seperti makhluk. Ke zaman Nabi sahabat beriman Allah macam makhluk? Tak ada. Qiyamu ta'ala binafsi, berarti Allah tak berhajat kepada yang lain. Wahdaniyah artinya esa. Ke zaman dulu orang ingat Allah tu banyak? Ya, itu orang kafir lah yang kata Allah tu banyak. Orang mukmin kata Allah satu, esa. Ya, daripada dulu pun orang beriman bahawa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata, menafikan salah satu daripada yang itu menjadikan orang itu terkeluar dari Islam. Ada pula dia kata, ya, ini sifat 20 ni pengajian ilmu falsafah Yunani, kata dia. Ya, jangan duk dengar dah. Falsafah Yunani mana bang? Ahli falsafah Yunani mana? Dalam kitab mana ngajar sifat 20? Macam apa? Jangan melabur lebih kurang je. Biar ada data. Ya, kamu kata ini ilmu falsafah Yunani, marilah kurang-kurang satu orang ahli falsafah Yunani ngajar sifat 20. Tak ada. Ya, kalau adalah misal kata satu ahli falsafah Yunani dia mengajar dan dia percaya bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat pada makhluk, maha esa, maha hidup, maha mengetahui dan seterusnya, berarti ahli falsafah Yunani itu beriman dia. Orang bertauhid dia. Ya. Jadi hati-hati. Orang yang membid'ahkan pengajian sifat 20 ni, dia tidak faham sebenarnya apa dia sifat 20. Tapi sifat 20 kan guna akal kan. Mana boleh guna akal? Ni penyakit persoalan zaman ni ada satu penyakit, tak tahulah di Ipoh ni dah sampai ke belum. Tuan Imam pernah dengar penyakit nama dia BPAK. Imam besar pun tak bisa dah. Mana tak pernah dengar tu belum sampai lah lagi. Alhamdulillah lah kalau di KL dah mengebak penyakit BPAK, iaitu ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Dah ada belum penyakit tu di Ipoh? Dia bodoh tak apa kata dia, asal confident. Boleh pula dia kata ustaz, saya dalam akidah ni saya hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Baguslah. Saya tak guna akal. Ini dah kita cam. Bila abang kata tak guna akal, ini dah kena penyakit biar bodoh asal confident. Sejak bila Quran dan Sunnah larang guna akal? Quran dan Sunnah yang suruh kita guna akal. Afala ta'qilun. Pasal apa hangpa tak guna akal? Afala tatafakkarun. Pasal apa mereka tak fikir? Ya. Quran yang suruh kita fikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri mereka sendiri kenapa mereka tak tengok? Kalau tengok dah nampak kewujudan Allah. Kalau tengok dalam diri sudah nampak keesaan Allah dan kekuasaan Allah Taala. Ya, memadailah kita tengok bisa kata organ jantung. Jantung kita ni keduk kerja pam darah. Ya. Dan dia ni memang rajin kerja. Dengar ceramah Maulid berjantung jalan. Nanti jamu makan berjantung jalan. Nanti balik rumah tidur berjantung jalan. Masalahnya jantung berhenti ya kita jalan. Jantung jalan, jantung berhenti boleh kawal tak? Ada orang di Ipoh boleh bagi jantung dia rehat 5 minit nanti sambung lain. Dia tak boleh. Jantung berhenti, doktor pakar mana boleh bagi terus berdegup? Itu pasal di IJN pada orang mati. Institut Jantung Negara pun ramai orang mati sakit jantung. Habis itu siapa kawal jantung kita ni? Kalau jantung kita sendiri dalam jasad kita, kita tak boleh kawal, tak nampak Allah Ta'ala lagi. Yang kita lama-lama jadi tua, jadi tak larat, dia jadi beruban, jadi sakit lutut, dia dah lama meninggal. Kita mahu ke apa itu? Muslimat, ada ke yang muslimat yang nak nampak tua? Tak ada, mana maunya. Muslimat mesti nak nampak muda. Betul pasal produk kosmetik laku. Biasa dengar jutawan petai, jutawan tempe, jarang. Jutawan kosmetik ramai. Pasal orang beli barang dia, nak bagi nampak lawa. Tapi lama-lama kamu kulit makin kendor, mata makin kabur,
uban pula berterabur, gigi pula gugur, ya, tinggal nak masuk kubur. Tak mau masuk pun sebenarnya. Tapi itulah rutin hidup kita. Siapa yang kawal? Allah. Maka kalau sampai tak guna akal, tak betul. Berapa nak berhenti ni? Dalam 10 minit lagi boleh ke Tuan Imam? Agak Ra'il mari pada kelumbur, ya. Kalau mari daripada ibu berhenti tu. Jadi kita tengok, menggunakan akal dalam akidah ini adalah cara Allah. Ingat lah, kalau ada orang kata mana boleh akidah guna akal, makna dia lawan cara Allah Ta'ala. Allah nak mengatakan tauhid tu betul, syirik tu salah. Allah menggunakan dalil akli, dalil akal. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada Tuhan yang banyak di langit dan di bumi, nescaya binasa langit dan bumi. Tuhan banyak ke tidak? Tuhan satu. Pasal apa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan saja dengan akal. Dalam realiti Tuhan tak banyak. Bayang dengan akal kalau Tuhan tu banyak. Tuhan tu kan maha berkuasa. Tuhan tu kan maha berkehendak. Artinya kehendak Tuhan yang mana yang akan dijalankan? Kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Dah Tuhan tu banyak. Ya. Kalau kita tak faham lagi, kita tengok PRU kita sudahlah. Ya. Buat apa kita nak PRU? Padahal PRU ni makan belanja besar. Saya baca dalam berita baru ni katanya sampai bilion. PRU 15 ni dijangka menelan belanja bilion ringgit. Apa kata kalau saya bagi cadangan untuk jimatkan kos, untuk pilih kerajaan baru ni kita tak payah PRU lah, kita pakai lantik lah siapa yang minat. Kan jimat. Bilion tu bukan ratus ribu. Ya. Bagi kat orang bantu orang miskin bilion tu pun macam-macam boleh buat. Masalah Ustaz, bukan tak mau macam itu. Yang minat bukan seorang dua Ustaz, ramai. Yang minat nak jadi kerajaan paling tidak 3, saya tengok dalam poster baru ni 3-4 jalur ya tak? Lantiklah semua. Siapa yang minat kita lantik, tak kisahlah 4 kerajaan pun 4 kerajaan lah. Macam tu Ustaz, susahlah. 4 kerajaan Perdana Menteri macam mana? Masing-masing kerajaan lantiklah Perdana Menteri masing-masing. Apa yang susah sangat? Wallah Rabbi, Ustaz ni macam mana cara Ustaz fikir ni? Habis Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri lantiklah Menteri Kabinet masing-masing. Itu macam mana agak-agak? Ada 4 Menteri Kesihatan. Masa ada 1 Menteri Kesihatan itu hari pun kita tak jelas nak cocok 2 kali ke cocok 3 kali, ya tak? Ada 4 Menteri Kesihatan, tak kepenting kita. Makna kata kalau negara kecil macam Malaysia ni pun kita tak boleh bayang ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Boleh pula alam semesta, langit, bumi, manusia dan haiwan, daratan dan lautan ditadbir oleh lebih daripada satu Tuhan. Tak mungkin. Tak mungkin itulah hukum akal. Mustahil. Ya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan dalil akal dalam mengajar akidah. Nabi SAW ajar dua-dua. Syariat Nabi ajar juga. Ya, hakikat Nabi ajar juga. Yang mana nak syariat saja tak mau hakikat, nanti jadi fasik. Yang mana nak hakikat saja tak mau syariat, nanti jadi zindik. Kena dua-dua lah, Nabi ajar dua-dua. Di Pulau Pinang, satu orang tanya saya lepas kuliah, dia kata, Ustaz, lagu mana nak jawab kat kawan-kawan kami ni? Dia pun duk habak, tak usah duk pi lah. Ilmu di masjid ni semua ilmu kulit lah. Dia pun suruh mengaji muisi. Dia kata payah kau nak jawab. Cuma saya nak tengok mereka main masjid tak payah pakai kulit dulu, boleh jawab. Pasal mereka kata kulit tak penting. Mereka dah pakai kulit lagi pasal apa? Mereka main masjid surau tu boleh pakai kulit lagi. Tahu-tahu dia kata kulit tak penting. Ya, kulit penting, ada peranan dia, isi pun penting. Maka Nabi SAW ajar dua-dua. Nabi SAW ajar dari segi syariat, kita kena jaga keselamatan. Ya, sebab itu Nabi SAW ajar kalau ada satu negeri kena jangkitan ta'un, yang belum masuk jangan masuk, takut nanti berjangkit. Yang duduk dalam negeri jangan keluar, kuarantin, takut nanti tersebar keluar. Ya, ini namanya syariat. Hakikat penyakit daripada Allah. Lalu Nabi SAW satu ketika nak mengajar hakikat, Nabi mengajar la adwa, tidak ada jangkitan. Rupanya dalam ramai-ramai yang hadir tu satu orang Arab Badawi. Dia larat kampung, jaga kambing, jaga unta. Dia lambatlah sikit nak faham hakikat. Tapi bagus Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya. Orang zaman kita dia tak faham, dia tanya ustaz tu sesat. Sesat atau dia ustaz dia. Padahal dia tak faham. Ya. Lalu Arab Badawi tanya, ya Rasulullah, macam mana tak ada jangkitan? Saya nampak unta, kalau ada unta yang sihat 4-5 ekor, ya, tiba-tiba masuk seekor unta yang berpenyakit, tak lama habis penyakit semua. Jadi seolah-olahnya adalah jangkitan. Jadi Nabi SAW faham,
kalau Arab Badawi ni masih tersangkut dengan asbab, cause and effect. Dia belum pergi pada level hakikat. Dia tak nampak yang Nabi nak ngajar tu hakikat. Jadi Nabi SAW menggunakan dalil akal. Dengan satu soalan membuka minda orang Arab Badawi ni, Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau penyakit perlu dengan jangkitan atau unta yang mula-mula sakit tu jangkit pada siapa? Kan? Takkan dia bersambung tak betul-betul unta ni penyakit pada unta, perlu penyakit pada unta tu penyakit pada unta tu. Tak ada, mesti ada unta yang mula-mula sakit. Ada unta yang mula-mula sakit. Baru Arab Badawi tu faham kalau hakikatnya penyakit adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nak tekan break dah ni. Sebab saya kata nak berhenti 8.40, ada 3 minit. Nombor 2 adalah tentang ikut Nabi dalam amalan. Macam mana cara nak ikut Nabi dalam amalan? Ikut macam Nabi lah. Ustaz cakap senang lah. Sembahyang macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu orang sembahyang macam kamu orang lihat aku sembahyang. Macam tu lah kita sembahyang. Yelah, cakap senang. Bila kamu nampak Nabi sembahyang? Kamu kata nak sembahyang macam lihat Nabi sembahyang. Yang kamu tu bila kamu lihat Nabi sembahyang? Minggu lepas ke tahun lepas? Kan realitinya tak ada daripada kita yang lihat Nabi sembahyang. Kita sembahyang, rupa kita sembahyang ni pasal ustaz kita ngajar gitu. Guru kita yang ngajar kita sembahyang gitu. Dan guru kita pun tak lihat Nabi solat. Dia pun ambil daripada guru dia. Jadi ambil daripada guru. Kalau kita ni ikut mazhab Syafi'i, akan sampai ambilan cara solat kepada murid Imam Syafi'i, pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada guru Imam Syafi'i, kepada tabi'in, kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah yang benar-benar melihat Nabi SAW solat. Jadi kalau dalam amalan nak ikut Nabi, pilihlah salah satu dari mazhab yang 4 yang ada zaman kita ini, mengajilah mazhab tu dan beramallah. Itu insya-Allah cara kita ikut amalan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal hak lain tu putus. Sanad dia putus. Dulu kan ramai Ustaz, ulama-ulama yang hebat-hebat, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, bahkan sahabat Nabi Ibn Abbas, Ibn Umar, ini semua orang-orang alim. Pasal apa kita tak ikut mazhab dia saja? Mudah. Pasal mazhab lain pada mazhab yang 4 pupus. Tak sampai. Benda tak sampai macam mana nak amal? Yang sampai secara sempurna daripada satu generasi tinggal 4 mazhab ni saja. Tak boleh kalau kita nak amal yang 4-4 Ustaz. Saya pun tak faham juga jenis nak amal yang 4-4. Atau baca kunut subuh lah. Ya. Kamu nak amal yang 4-4, 2 mazhab kata sunat, 2 mazhab kata tak sunat. Atau kamu subuh kunut beda. Kunut mana kamu amal yang baca kata sunat, kamu tak amal yang kata tak sunat. Kalau kamu tak kunut, berarti kamu beramal dengan kata tak sunat. Mana boleh nak amal semua? Hati-hati ya, angan-angan besar orang zaman sekarang. Zaman dulu ada orang yang Allah kurniakan alim 4 mazhab. Dia mahir 4 mazhab, beramal satu mazhab je. Zaman kita ni satu mazhab pun tidak alim, nak beramalnya 4. Itu yang masalah ya. Tapi saya ni Ustaz, saya ni bukan jenis taksub saya tengok juga, saya nilai lah. Kalau masalah ni mazhab Syafi'i kuat, saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada masalah lain, saya tengok mazhab Hanafi kuat, saya ikut mazhab Hanafi. Pensyarah saya pun kalau dia betul, saya ikut. Tapi kalau pensyarah saya silap, saya tak ikut. Itu saya tak taksub. Ya dah. Yang saya tengok kamu tu taksub dengan mazhab kamu sendiri. Kamu pula boleh nilai Imam Syafi'i betul ke, Imam Abu Hanifah salah ke? Ya. Kamu tu bahasa Arab fa'il maf'ul pun belum tentu kamu tahu. Ya, naik fa'il pun kamu bela lagi. Belum lagi ilmu bayan, balaghah dan sebagainya. Tiba-tiba kamu pula nak menilai. Itu namanya bermazhab dengan hawa nafsu. Waliyazubillah. Dan yang terakhir 8.40 dah. Iaitu kita nak ikut Nabi SAW dalam akhlak. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk memperelokkan kemuliaan akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau kita mendakwa kita ni ikut sunnah, kita pejuang sunnah, kita itu sunnah, tapi akhlak kita buruk, kita kena muhasabah, kod kita itu terperdaya. Kerana sunnah Nabi SAW juga mengambil kira tentang kebersihan hati, ikhlasnya, sabarnya, syukurnya, tawaduk dan sebagainya. Maka itulah namanya ilmu tasawuf. Jadi kena adalah juga di masjid-masjid ya, ustaz yang mengajar tasawuf dan membimbing kita dengan bimbingan amalan. Sebab tasawuf ni teori saja. Itulah ada zikirnya, ada munajatnya, ada istighfarnya.
Dan kita nak bezakan antara yang benar-benar tasawuf dengan yang ajaran menyeleweng bertopeng tasawuf pun ada juga. Harap-harap mungkin di Perak ni akan ditubuhkan lah. Macam di Negeri Sembilan dia ada jilsah. Dia nak nilai ni betul ke, ahli sunnah ke, atau menyamar saja ke, begitu. Jadi kesimpulan, Nabi SAW sebagai role model kita, dan paling penting dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam fiqh yang 3-4 mazhab, kita belajarlah salah satu, insya-Allah selamat dan kita amalkan. Dan yang ketiga adalah tasawuf yang sebenar, yang atas, kalau eloknya atas bimbingan guru yang mursyid. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, dan saya pun maaf tak salah dan nanti kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Alhamdulillah.